Buat apa tu? Hari ni, cikgu nak kongsi sesuatu. Jom masuk kelas cikgu. Okay. Alright, kita tengok kepada latihan 3. Alright, tulis ulasan tentang 3 elemen penting semangat patriotik. Yang pertama saya nak tanya, minggu lepas saya dah tanya dah. Apa itu semangat patriotik? Nazhan. Semangat cintakan negara. Yes, bukan cintakan tapi cinta akan. Semangat cinta akan negara. Semangat yang sayangkan negara. Macam mana kita nak tunjuk kita sayang kepada negara kita? Respect bendera. Hormati bendera. Yes, betul. Tu nombor 2 ada dah tu hormati bendera. Okey. Antaranya kalau kita nak sayang negara kita, kita tak boleh buat vandalisme. Kita kena ikut undang-undang. Kita tak boleh cemarkan alam. Kita kena jaga alam sekitar. Kita kena patuh kepada SOP dan sebagainya. Itu cara untuk kita sayang negara. Okay? Tetapi dalam sini dia kata 3 elemen penting semangat patriotik. Amalkan 5 prinsip. 5 prinsip apa? Rukun negara. Rukun negara. Okey, tengok ni. Amalan menghayati lagu negaraku, menghormati jalur gemilang dan mengamalkan 5 prinsip rukun negara dapat melahirkan warga negara yang patriotik. Okey, warga negara tu sama maksud dengan rakyat. Yang pertama ialah hayati lagu negaraku. Sekarang ni awak dah pergi sekolah, dah dapat dah nyanyi lagu negaraku kan? Betul tak? Tak. Terus masuk kelas. Kenapa kita perlu menghayati? Kalau kat sini yang ada dekat dalam petikan ialah isi tersurat. Dalam petikan ialah isi tersurat. Kalau tulis isi tersurat sahaja dalam ulasan dapat berapa markah maksimum? Kamu akan dapat markah paling maksimum 8. Okay? Kalau isi tersurat sahaja 8/15. Okay. Kalau isi tersurat plus isi tersirat, awak boleh dapat 15/15. Dalam ulasan apa paling penting? Okey, dalam ulasan paling penting isi tersurat tak boleh tinggal. Tetapi dia nak nilaikan kamu melalui isi tersirat. Dia nak tengok kamu faham ataupun tidak. Okey, yang pertama saya nak tanya kamulah soalan yang mudah aja. Kenapa kita perlu menghayati lagu negaraku? Kenapa kita kena nyanyi betul-betul, kita kena nyanyi penuh semangat, kita kena berdiri tegak, kenapa? Untuk tunjuk hormat kepada negara. Yes, right. So dekat sini awak tulislah poin dia. Okey, untuk menunjukkan perasaan hormat kepada negara. Lagi? Tunjukkan cinta akan negara. Boleh jugalah supaya semangat cinta akan negara lebih kukuh dalam diri pun boleh. Saya tukar sikit, kenegaraan. Supaya semangat kenegaraan lebih subur. Sama je maksud dengan lebih kukuh tadi. Apa maksud kenegaraan? Kenegaraan tu maksudnya ialah sayang akan negara. Okey, yang kedua, hormati bendera jalur gemilang. Kenapa kita kena hormat bendera negara kita? Sebab tu bendera negara kita. Okey, ataupun macam mana caranya kita nak hormat bendera negara kita? Itu kita tak boleh biarkan di atas lantai. Bagus Nazhan. Jangan biarkan bendera pijak atau di atas lantai. Yang kedua, awak pernah tak tengok kawan-kawan awak dia pakai baju yang bermotifkan bendera? So kalau kita pakai tu kita kena pakai dengan bagus dan kita kena pakai dengan proud, dengan bangga kita pakai. Okay. Alright, yang seterusnya, yang ketiga, dia kata ialah amalkan 5 prinsip rukun negara. So biasanya akan ada pengawas dia kata kan. Okay. Pertama dia kata, maka kami rakyat Malaysia dengan ini berikrar dan berjanji menumpukan seluruh usaha dan tenaga kami untuk mengamalkan rukun negara Malaysia. Yang pertama ialah kepercayaan kepada Tuhan, kesetiaan kepada raja dan negara, keluhuran perlembagaan, kedaulatan undang-undang, kesopanan dan kesusilaan. Okey, kenapa kita perlu mengamalkan prinsip rukun negara? Kenapa? Okay, yang pertama, kepercayaan kepada Tuhan. Kenapa kita perlu percaya kepada Tuhan?
Okey, sebenarnya apabila kita percaya kepada Tuhan, kita percaya kepada agama, kita akan lakukan yang baik-baik je. Dekat mana-mana agama pun tak ada pun dia kata okey awak boleh mencuri. Tak. Okey, bila awak percaya awak ada Tuhan, awak akan berkelakuan baik, menjadi rakyat yang mempunyai kelakuan yang baik. Okey. Itu yang pertama. Kesetiaan kepada raja dan negara. Kenapa kita kena setia kepada raja dan negara kita? Kesetiaan tu apa? Kesetiaan tu maksudnya awak janganlah bocorkan rahsia negara. Awak janganlah macam memburuk-burukkan negara agar tidak dipandang hina ataupun agar tidak dipandang rendah. dipandang rendah oleh negara lain. That's why kita kena setia kepada negara kita. Okay, keluhuran perlembagaan. Kenapa dalam Malaysia undang-undang tu perlu telus, perlu jujur, perlu adil. Okay, sebenarnya kenapa undang-undang tu perlu adil adalah kerana untuk mengelakkan penganiayaan. Maksudnya awak aniaya orang. Okay? Kalau awak tak berlaku adil, awak akan aniaya orang. Contoh, awak buat salah tapi awak cakap no bukan saya, kakak yang buat. Kejap lagi mak awak marah kakak awak. So maksudnya awak telah menyusahkan, awak telah menyakitkan kakak awak. Okay? So sebab itu kena ada keluhuran perlembagaan, tiada pilih kasih, tiada masalah pilih kasih supaya tiada rasuah, supaya negara kita lebih maju. Faham tak? Okay. Kedaulatan undang-undang. Kenapa kita semua perlu hormat dan ikut undang-undang? Kena ikut SOP. Kenapa? Supaya, yes betul Safia, supaya negara menjadi harmoni. Sebab kalau awak tak ikut undang-undang, banyaklah jenayah yang berlaku. Bila banyak jenayah, awak pun takut, awak pun rasa tak selesa. Okay? Kesopanan dan kesusilaan. Kenapa awak perlu bercakap sopan, berkelakuan baik, kepada orang lain, kepada masyarakat yang ada dalam dunia ni. Okay, sebenarnya kenapa kita kena berkelakuan baik, kita kena cakap baik-baik, kita kena buat yang baik-baik dengan orang adalah Hormat. Adalah untuk mengelakkan pergaduhan. Kalau awak cakap, hey awak pendek, kejap lagi dia kata, awak pendek, dah gaduh, tengok siapa pendek pula. Pasti dia macam kau, hey ni macam tu. Lepas tu mulalah mak kau hijau kan. Tak boleh lah macam tu. Sebenarnya kenapa kita kena sopan dan kita kena menjaga pelakuan untuk mengelakkan pergaduhan. Okey, dah tulis semua? Cikgu akan bantu awak untuk tulis ulasan. Kita akan buat ulasan. Okey, yang pertama sekali untuk buat ulasan mesti kena ingat formula dia punya penanda wacana. Tengok ni. So, ini ialah formula untuk hafal ulasan. Kalau ada ni, insya-Allah boleh dapat apa yang awak nak tulis. Yang pertama, awak P. Itu pendahuluan. Paling senang awak buat je. Kalau ada petikan ataupun maklumat. Menunjukkan. Okey, maklumat menunjukkan apa? Nak tahu dia punya alahan soalannya, dia akan ada dekat sini. Memaparkan tentang 3 elemen semangat patriotik. Yes, ni. Okay, ambil dan tulis balik dekat situ. Tengoklah dia akan kata ayat nombor 2. Tulis ulasan tentang. Kat situ awak ambil semua balik. Maklumat menunjukkan cukup. Maklumat memaparkan cukup. Saya ajar yang senang saja. Itu yang pertama. Maklumat menunjukkan ... Tengok dekat arahan soalan. Biasanya dia ada kat belakang perkataan tentang. Okay? Dia ada kat belakang perkataan tentang. Yang kedua. Yang ini antaranya. Yang ini semua untuk isi. Ataupun ini ialah perenggan kedua, paling senang nak ingat. Yang ini antaranya. Antaranya yang kat sini. Isi tersurat 1. Okay, lepas tu dekat belakang ni awak campurkan suka. Ialah supaya, untuk, kerana, agar. Contoh yang pertama tadi. Okay. Antaranya kita perlulah apa? Yang pertama tadi, menghayati lagu kebangsaan kan? Okey. Lagu negaraku untuk apa? Supaya apa? Kerana apa? Okey, ni isi tersirat pula. 1. S. Selain itu. Lepas tu tulislah surat suka isi tersirat. Pandai pun. Di samping itu.
Yang ini isi tersurat 2. Minimum ambil 3. So kita buat sama-sama, boleh? Berdasarkan awak punya isi tadi, kita akan buat sama-sama, iaitu kita akan buat dia punya ulasan. Okey, yang pertama tadi, itu kalau petikan dia dalam bentuk ayat, tapi yang ini kita kata maklumat je, senang. Kalau pendahuluan, mesti tulis dekat hujung buku, bukannya masuk 2 jari. Nanti perengang kedua barulah goyang 2 jari. Faham Alright, so maklumat menunjukkan, cuba sambung. 3 elemen penting semangat patriotik. Tambah sikit untuk memupuk semangat patriotik. Awak buat ni je dah dapat 2 markah. Lepas tu kita gunakan dia punya yang pertama. Tengok kat atas tu. Yang pertama dia kita guna A, asda dia. Okey. Barulah kita guna antaranya siapa yang perlu hormati. Okey. Ada lagi satu formula yang cikgu terlupa ialah makin sakit hati Hidayah. Mestilah, sewajarnya, haruslah, hendaklah. Antaranya kita ambillah yang pertama. Mestilah. Isi yang pertama dia tadi apa? Kita mestilah menghayati lagu negaraku. Awak kena pastikan negaraku N besar ya. Sebab dia ialah Nama khas. nama khas. Okey. Untuk menunjukkan perasaan hormat kepada negara. Okey, nampak tak? Bila awak cakap untuk tu bermaksud, ya sayang, untuk tu awak gunakan you kat sini ni. Nampak? Antara suka tadi tu awak gunakan huruf U. Okey. Yang kedua tadi dah guna antaranya, kita guna S pula. Selain itu, tambah je kat bawah ni. Selain itu, kita sewajarnya menghormati bendera jalur gemilang seperti jangan dipijak atau dibiarkan Di atas lantai. Yang ketiga, akhir sekali. Di samping itu tak payah pakai. Sebab ada 3 je. Ambil terus akhir sekali. Okey, yang ketiga tu saya nak awak buat sendiri boleh? Boleh. Mesti boleh. Sebab cikgu dah bagi isi. Akhir sekali, koma. Okey, masukkan isi tersurat. Tapi kena tulis kita jugalah. Kita isi tersurat. Lepas tu sambung dengan isi tersirat. Dan dia punya alasan. Okey, lepas ni kalau dapat ulasan, first kali tulis pasdak. Dekat atas kertas tu tulis pasdak. Lepas tu tulis pasdak tu apa? Baru start menulis. Awak punya isi. Faham? Kalau ada penanda wacana, awak tadi maksimum 8 kan? Ada penanda wacana dah boleh dapat 9. Kesimpulannya, siapa yang kena buat? Kita Kita. Perlu buat apa? Mengamalkan elemen ini untuk meningkatkan semangat negara. Masyarakat. Kenegaraan. Macam mana? Cikgu harap anda belajar sesuatu. Jangan lupa like dan subscribe. Bye.